sini cikgu nak menunjukkan cara menjawab soalan jenis ini. Kita tengok soalan. Raja menunjukkan contoh A, B, C, D, E, F. Lukis semula contoh dengan menggunakan kaedah geometri. Kodkan baru garisan BC seperti ditunjukkan. Jadi kamu sudah diberi garis BC. Okay? Jadi kamu dikehendaki melukis semula rajah ini. Okay, jadi BC yang asal tak selari dengan BC yang diberikan. Jadi macam mana kamu buat? Kamu boleh pusingkan rajah. Kita nak dapatkan arah yang sama supaya nanti bila kamu lukiskan kamu takkan keliru. Jadi kita lakarkan semula rajah ini. Okey, kita lakarkan semula rajah ini. Cikgu lakarkan di sini ya. Bila kamu buat lakaran, nanti kamu boleh lukis dengan lebih cepat dan takkan keliru. Jadi kamu tuliskan sini B, labelkan semua titik-titik ya. B, C, D, E, F. Okey, inilah rajah yang kamu akan dapat nanti. Jadi kita letak balik kertas ni. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana kamu lukis. Kita gunakan garis BC sebagai rujukan. BC. Jadi BC ni merupakan garisan yang utama. Jadi katakan kita nak buat A dulu. Okey. Kita nak buat A dulu. Bagaimana kita buat A? Jadi kita letak di B. Selalu kita mulakan dengan satu titik. Katakan cikgu nak mulakan dengan B, BC. Every time, setiap kali cikgu gunakan titik BC. So kita mula dengan B dulu. Lepas tu gunakan jangka lukis. Kita dapatkan panjang A. A kat mana? A kat bawah. Jadi kita letak di sini. A berada di bawah. Jadi kamu tandakan. Letak di sini. Tandakan. Sekarang kita letak pula satu kaki di C. Lepas tu panjangkan jangka lukis sampai sentuh dengan A. Jadi sekarang kita letak di C. Kita buat satu tanda. Jadi inilah garis yang dikehendaki. Jadi titik persilangan sampai titik P kita labelkan sebagai A. Sudah dapat? Kita labelkan sebagai A. Seterusnya titik F. Bagaimana kita dapatkan titik F? Jadi cikgu sudah cakap, awak kena sentiasa mula dengan B. Yang kedua adalah C supaya awak tak keliru. Kita letak di B. Kita letak di F. Jadi kita letak di B dulu, buat satu tanda F kat bawah. Jadi kita buatkan satu lengkung kat bawah. Kemudian letak di C. Pastikan berada di F. C. Inilah titik F. Kita sambungkan, labelkan sebagai F. Ini titik F. Sekarang titik E pula. Mana titik E? Kita letak di B. Sebelah kaki kita letak di B. Panjangkan sampai E. Sini E. Jadi kita letak di B. Mana E? E sini. Kemudian kita letak di C. Kita letak di E. Kita letak di C. Inilah titik E. Tapi cara sambungkan titik E, ini E ya. Cara sambungkan titik E dengan F adalah gunakan separuh belakang. Untuk lukiskan separuh belakang, kita perlu ada titik tengah. Titik tengah.
kamu diberi titik tengah. Okay, dari B kita panjangkan sampai sentuh dengan pusat separuhan. Dari B ni sampai pusat. Lepas tu letak di C sampai tengah-tengah. Separuhan letak di C. Inilah titiknya. Okay, jadi kamu boleh dapat titik tengah ni. Ni titik tengah ni sampai ke titik F. Kita buat separuh bulatan ni mesti akan sentuh dengan titik E. Separuh bulatan ni pasti akan sentuh dua-dua titik. Pasti akan sentuh dua-dua titik. Dah dapat. Sekarang kita nak lukis E dengan D. Jadi kita perlu dapatkan titik D. Jadi kita sama juga, kita letak di B, kita buka, jangan lukis sampai sentuh D. Okay, letak di B. Mana D? D sebelah sini, sebelah atas. Jadi kita buat lengkung di sebelah atas. Kita tengok arah lah kat mana, kat atas, kita mesti buat di atas. Kemudian kita letak di C sampai sentuh dengan titik D. Okay, C sampai sentuh dengan titik D. Jadi inilah titik D. Labelkan. Kalau kamu tak labelkan, nanti kamu akan jadi confused. Jadi untuk lengkung DE, kita kena sambungkan satu lengkung. Mana pusat untuk lengkung? Ini pusat untuk lengkung. Okay. Kamu diberi pusat, senang saja. Jadi kita letak di B, ini pusatnya. Okay, kita letak di B, ini pusatnya. Kita tak tahu kat mana. Jadi kita buatkan satu lengkung. Kemudian kita letak di C juga. Lepas tu sampailah sentuh dengan pusat tersebut. C, inilah pusat. Inilah pusatnya. Okay, jadi dari pusat nanti kamu akan sentuh dengan D dan sentuh dengan E. Garis yang kamu lukiskan akan sentuh D dengan E. Okay, inilah lengkung. Kemudian DC sambungkan dengan garis lurus. Jadi sambungkan dengan garis lurus. Beginilah cara kita pindahkan rajah. Kita semua gunakan titik yang asal yang diberikan. Lepas tu kita carikan titik-titik yang lain. Sekarang kita tengok dengan menggunakan jawapan DA, lukis semula pencontoh ikut nisbah 4:5. 4:5. Jadi kita perlu buat lukis semula 4/5. 4/5. 5 adalah yang asal. 5 adalah rajah asal dan 4 adalah lukisan yang baru yang kamu nak bina. Jadi kamu lihat 4 lebih kecil daripada 5. 4 lebih kecil daripada 5. Betul tak? Jadi ini adalah pengecilan. Jadi rajah yang kamu bina akan jadi lebih kecil. Dan kita gunakan nisbah sisi. Jadi kamu buat satu garis condong, lepas tu bahagikan kembali. 5 bahagian rajah yang kamu akan lukis adalah 4 bahagian. Okay, jadi katakanlah cikgu cuba pilih yang bawah, bahagian yang bawah, sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Sebelah kiri, lihat sebelah kiri. Sebelah kiri 2 garis lurus. Sebelah kanan 1 garis lurus dengan 1 lengkung. Jadi baik awak pilih sebelah kiri. 2 garis lurus, lebih senang. Okay, jadi kita buatkan 1 garis. Jadi pada rajah yang sama, kamu jawab soalan ni. Buat berapa bahagian? Buatkan 5 bahagian. 1,
2, 3, 4, 5. Yang kelima ni tak cukup. Jadi kita panjangkan sendiri. Lepas tu kita buatkan garisan selari. Ingat lagi macam mana kita buat garisan selari? Gunakan dua-dua siku set. Okey, satu letak di sini, satu sambungkan dengan ujungnya. Raja yang asal ialah 5. Jadi kita labelkan 4 dan 5 supaya kamu tak keliru. 5 sambung dengan yang asal. Lepas tu kita naikkan. Okey. Naikkanlah dengan berbantukan satu lagi sesiku. Naikkan sampai sentuh sini. Betul tak? Jadi langkah yang seterusnya yang kita perlu buat lepas kita buat nisbah, kita perlu buat garisan. Ini pusat pembesaran. Kita perlu buatkan garisan pancaran. Okey, dari sini kamu sambungkan semua titik. Pastikan kamu kena bezakan garisan objek dengan garisan binaan. Cikgu lukis sama gelap sebab kalau cikgu kurangkan garisan ni kan kamu tak nampak. Jadi kamu kena buatlah ikut langkah yang sepatutnya. Okey, jadi F kita sambungkan dengan titik yang kedua. Lepas tu kita selarikan. Okey, jadi ini titik pusat yang baru. Lepas tu E. Mana E? E kita sambungkan saja. Ini dengan E. Tu kita selarikan. Okey. Jadi dari sini, ini pusatnya. Di jari sini, awak boleh lukiskan separuh bulatan. Sepatutnya tangan kamu boleh sentuh dua titik Sepatutnya lah boleh sentuh dua titik. Okey, jadi ini adalah F prime dan ini adalah E prime. Dan seterusnya macam mana? Lengkuk ini. Lengkuk ini. Sama juga kita selarikan saja. Okey, E selarikan dengan D. Okey, lepas tu kita tarik. Garis asal yang ni cukup bergaris. Okey, jadi ini D prime. Okey, lepas tu pusatnya kat sini. Pusatnya kat sini. Ada banyak garisan Jadi kamu tak boleh keliru. Tak boleh keliru. Sampai ni ujungnya. Tersilap. Sepatutnya mana? Yang asal keliru minta maaf. Cikgu salah buat garis. Tengoklah betul-betul. Cikgu terlupa buat satu garisan pancaran di sini. Sebab kita nak dapatkan pusat juga. Cikgu terlupa bina satu garisan pancaran. Okey, dari yang asal ni sambung ke yang asal E. Cikgu tersilap tadi. Okey, lepas tu yang baru E yang ini. Okey, kita sambungkan ke sini. Jadi inilah titik yang baru. Jadi kita letak di sini. Dan sentuh dengan E prime. Sepatutnya boleh sentuh lengkung yang kamu lukis. Sepatutnya boleh sentuh D prime. Okey. Sepatutnya boleh sentuh D prime. Kalau tak sentuh, maksudnya ada sesuatu yang tak betul. Okey, jadi kita sudah dapat lengkung E, D prime. Sekarang mana titik C? Mana titik C? Ini garisan pancaran, AC garisan pancaran. Jadi E kita selarikan dengan C. Lepas tu kita tarik.
Okey, jadi titik ini adalah titik C prime. Titik C prime. Okey, lepas tu B. B. Ini yang asal. BC. Okey. Sekarang kita selarikan. Turun ke bawah, selarikan. Nampak? Jadi kita buat guys C sampai B prime. Mana B prime? Mestilah B prime berada di atas garis pancaran. Jadi kita sudah dapat rajah pengecilan. Dapat? Kita tak sambung lagi ini kan. DC kena sambungkan. D prime kita sambungkan dengan C prime. Kita semak balik, betul tak? A memang pusat pengecilan. A, B prime, C prime, D prime, E prime, F prime, balik semula ke A. Okey, jadi inilah cara kamu lukis. Cuma kamu kena bezakan garisan objek dengan garisan binaan. Rajah yang kamu lukis mestilah garisan objek. Dan garis-garis yang lain semuanya garisan binaan.